Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya, yang akan kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah NGO dan Perpaduan Nasional. Satu topik yang cukup relevan sebenarnya, satu topik yang cukup sesuai untuk kita bawakan kepada anda dalam Ruang Bicara ini. Dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita mengalu-alukan kedatangan semula yang berbahagia, Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama kita tak bersama tu ya. Ya, terima kasihlah. Akhirnya dapat kembali ke Hello Malaysia. Alhamdulillah. Ingat Dulu Hello Malaysia tu, sekarang ya, Ruang Bicara. Ruang Bicara. Oh, dah lupa dah. Ingat dia kena gam dah. Tak. Okey, kita juga mengalu-alukan rakan saya, siapa lagi kalau bukan saudara Azmi Hassan yang merupakan seorang geostrategis. Jadi Azmi, apa khabar? Baik, Syakari. Okey Mi, kita kena ingat satu perkara lah, selain daripada menjadi guest saya, anda juga sebenarnya adalah co-host dalam program ini. Jadi kalau apa pun persoalannya mungkin Azmi ingin bangkitkan kepada Datuk Ibrahim Ali, gunakanlah segala kesempatan ini bagi membincangkan satu topik yang menarik, NGO dan Perpaduan Nasional. Dan kepada anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ini, anda juga diberi ruang dan peluang untuk memberikan pandangan dan juga pendapat dan berkongsi apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Jadi Datuk, saya tertarik hati apabila melihat Memorandum Perpaduan Nasional yang baru saja saya dapat ini, dan barangkali ini sesuai sekali dengan topik yang nak kita bincangkan. Jadi apakah sebenarnya yang terkandung dalam memorandum ini, Datuk? Apa tujuan Perkasa sebenarnya mengeluarkan memorandum ini? Ini Alhamdulillah. Yep. Pada 23 November tahun 2014, yep, kita berjaya mengadakan Convention Perpaduan Nasional. Dan convention ini adalah anjuran penggerak Perpaduan Nasional, bukan Perkasa. Okay. Perkasa hanya menjadi tulang belakang dan penggerak utama kepada Convention Perpaduan Nasional ini. Jadi pada awalnya ada lebih kurang 60 NGO dapat dihimpunkan, saya himpunkan untuk membincang perkara-perkara yang berlaku di Muntakhir ini yang boleh menjejas Perpaduan Nasional. Yeah. Maka hasil daripada perbincangan tersebut keluarlah idea mewujudkan penggerak Perpaduan Nasional. Dan kita berpendapat pada waktu itu untuk menjayakan hasrat ini kita perlu melibatkan tokoh-tokoh penting. Maka kita berjaya mendapat penglibatan bekas Ketua Hakim Negara Yang Amat Berbahagia Tun Hamid Mohamad dan lain-lain tokoh akademik, tokoh politik dan tokoh-tokoh NGO yang akhir sekali lebih hampir dekat 100 NGO. Kemudian pada 23 November kita mengadakan convention Perpaduan Nasional di Pusat Islam di Dewan Muktamar, yang pada waktu itu patut diresmi oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi kebetulan pada waktu itu dia sakit kerongkong. Maka dia hanya menghantar perutusan yang dibaca oleh Tan Sri Aziz Samsudin bekas sekpolnya, dan kita mendapat Tun Hamid selaku pakar rujuk kita kepada penggerak Perpaduan Nasional ini untuk menyampaikan ucap utama. Dan Alhamdulillah, satu perkembangan yang agak luar biasa, seramai 320 NGO mengambil bahagian dalam convention ini. Sebenarnya lebih ramai lagi yang berhasrat, tapi oleh kerana tempat terhad, kita hanya mengizinkan NGO yang bersaiz kecil seorang wakil, NGO yang saiz sederhana 2 orang, yang saiz berskala besar peringkat nasional 3 orang wakil. Tapi jumlah keseluruhannya peserta hampir 2,000 orang melempah Dewan Muktamar Pusat Islam. Dan kita telah membentangkan memorandum yang telah pun disiap lebih awal. Kerana penggerak Perpaduan Nasional yang dipengerusikan oleh Tun Hamid telah memutuskan kita dapat input daripada golongan berkepentingan, terutamanya DPK Akademi. Maka dibentuklah satu jawatan kuasa penyediaan memorandum Perpaduan Nasional
yang kebetulan saya dilantik menjadi pengurusi. Dan saya melantik lebih kurang hampir 20 berbagai-bagai tokoh latar belakang dalam jawatan kuasa ini. Dan kita mengadakan dialog di utara, di selatan, di Sabah, di merata tempat. Dan kita iklan dalam surat khabar, kita terima memorandum, ada yang datang ke pejabat. Jadi di mana jawatan kuasa saya ini ada pula fungsinya. Kita ada ketua reporteri, Datuk Rohani Ahmad, bekas MP Parit Solo dulu, seorang penulis yang memang berpengalaman, menjadi ketua reporteri. Jadi kita hasilkanlah memorandum ini. Jadi kemudian kita bawa dalam Convention 23 November, 24 perwakilan membahas, yang mewakili tiap-tiap NGO. Kita pilih 24 NGO yang besar-besar membahas memorandum ini, dan kita video, kita tapekan sepenuhnya perbahasan ini, dan ianya sudah pun dilulus pada 23 November 2014. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita bincang lagi ya Tok tentang isi kandungan memorandum ini. Tetapi yang menarik juga kalau kita dengar apa ni Azmi daripada apa yang dilontarkan oleh Datuk Ibrahim Ali. Kalau kita lihat di Malaysia ini pada tahun 2013 sahaja ada lebih kurang 53,000 NGOs yang berdaftar. Dan ini merupakan satu jumlah yang besar. Apakah Azmi merasakan bahawa peranan yang begitu berkesan bila kita bercakap tentang perpaduan nasional yang dimainkan oleh NGOs yang berminat seperti Perkasa misalnya adalah jumlah yang amat kecil sebenarnya jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah NGO yang ada di negara kita? Saya tak pasti adakah benar jumlah 53,000 NGO di Malaysia yang berdaftar. Dan bagikan kalau ikutkan jumlah penduduk Malaysia, memang NGO jumlah itu memang banyak. Dan setiap NGO tu dia ada berbagai-bagai tujuan dan objektifnya. Tapi kalau nak ikutkan NGO perpaduan nasional itu, sepatutnya NGO dikatakan pemangkin, dikatakan untuk mengeratkan lagi perpaduan di antara rakyat. Tapi masalahnya NGO yang kita kenali, yang kita biasa, yang lazimnya kita melihat, mereka selalunya menimbulkan dikatakan perkara-perkara yang boleh memecah belahkan perkara-perkara ini. Dan juga dikatakan persepsinya, Datuk jangan marah, Datuk, persepsinya mungkin Perkasa yang dikatakan begitu ekstrim sekali. Tapi berbalik kepada memorandum itu, Datuk, apa kaitannya dengan jawatankuasa ini dengan jawatankuasa yang telah dilantik kerajaan, itu NUCC? Adakah sepatutnya bekerjasama antara kedua-dua jawatankuasa ini kerana hasrat yang sama sebagai perpaduan nasional? Jadi sepatutnya sesuai dengan tajuk hari ini, NGO sebagai teras perpaduan nasional. Jadi sepatutnya itu yang dilakukan NGO, sebab NGO ini dikatakan tidak bias, tidak berat sebelah. Mereka berdiri di atas fakta, di atas kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat sendiri. Mungkin Datuk boleh respon dengan apa yang disebut Azmi. Seperti yang disebut oleh Cik Azmi, dan juga lain-lain pihak lah, orang-orang yang cerdik pandai, yang ada akal. Sudah barang tentu kalau mereka melihat tuduhan terhadap Perkasa dengan berbagai persepsi, sepatutnya mereka tolak dengan pemikiran akal mereka. Sebab perkara itu tuduhan persepsi semata-mata. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, bagaimana Perkasa memain peranan sebagai tulang belakang, menggerakkan sehingga berjaya mewujudkan Convention Perpaduan Nasional. Dan sebelum ini saya nak ingatkan juga pada Cik Syakawi, sebelum Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Datuk Seri Najib membentang model ekonomi baru, ingat tak dulu kita mengada Kongres Ekonomi Bumiputra yang dianjurkan oleh juga NGO seumpama ini, yang mana Perkasa juga menjadi tulang belakang. Jadi Perkasa tidak pernah turun ke jalan raya berdemonstrasi yang kita lihat seperti setengah-setengah pihak untuk menyelesaikan masalah. Kita buktikan, kita mengadakan convention, kita ada kongres, kita himpun para ilmuwan, para cendekiawan untuk membahas isu-isu yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya label yang diberi kepada Perkasa ni ialah oleh kerana mereka melihat bahawa Perkasa begitu gagah, dah betul-betul perkasa dan lantang mempertahankan asas perlembagaan negara. Jadi ada pihak melihat dalam konteks kepentingan politik ini menghalang agenda mereka. Maka mereka terus menyerang Perkasa, mereka gunakan media sosial, mereka spin dan mereka tuduh macam-macam sehingga menjadi kepercayaan kononnya Perkasa ni chauvinis, Perkasa ni ekstremis, Perkasa ni apa ni rasis, macam-macam tuduhan. Sehingga saya dah
tak larat lagi untuk berhadapan dengan perkara-perkara ni. Saya dah mula menyaman pihak-pihak tertentu ke mahkamah untuk mendapat keadilan. Sebab mudah saja pada saya. Kalau disebut kata kita ekstremis, kita resis, buktikan apa yang kita resis. Yang menjadi masalah Cik Sarkawi, kita perkasa react kepada ada pihak yang menghina Islam. Ada pihak yang menghina junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ada pihak yang menghina kedudukan Raja-Raja Melayu. Peribadi Raja-Raja Melayu termasuk peribadi Raja-Raja Melayu. Ada pihak mengungkit soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan orang Melayu dalam bidang ekonomi. Jadi kita pertahan. Bila kita pertahan, mereka kata kita resis. Jadi ini yang menyebabkan persepsi demikian. Tapi mereka yang menghina Islam, menghina Raja-Raja Melayu, yang mengkotak-katikkan orang Melayu, tidak pernah pun dituduh ataupun dicap sebagai golongan resis, termasuk oleh golongan Melayu liberal, termasuk oleh orang Melayu sendiri, termasuk oleh golongan pandai orang Melayu sendiri. Jadi sebab itu, minta maaflah saya terpaksa meninggikan sikit, oleh kerana saya nak bagi ekspresi saya yang apa ni saya kata amat tidak adil. Banyak lagi NGO-NGO lain yang saya lihat yang bukan Melayu, bukan Islam, dengan kecaman-kecaman kenyataan yang begitu resis, tetapi mereka tidak dicop. Yang dicop saya, yang dicop perkasa. Jadi mungkin mereka melihat perkasa sebagai penghalang pada mereka. Cuma saya katakan tadi, tolong buktikan mana yang dikatakan kita ni resis. Kita bertindak berdasarkan kepada perlembagaan, dan kita juga sebuah pertubuhan yang sah di sisi undang-undang. Saya percaya pihak keselamatan tahu mengenai dengan peranan kita. Kita lah di antara yang paling lantang dalam soal nak menjamin keselamatan negara. Saya dulu menentang habis-habisan ni orang kata perhimpunan bersih 1, 2, 3 yang kita anggap boleh menggoncang keselamatan negara. Tapi kumpulan itu tak pernah dicop ekstremis yang duk mengungkit soal pembicaraan tidak adil, selective prosecution. Pernah perkasa terlibat dalam perkara-perkara seumpama ini. Malah kerajaan pun kita tegur, malah kerajaan pun kita kritik. Tapi selain pada ekstremis cop ni, dia kata kita ni perkakas UMNO pula. Jadi jadi ini yang saya rasa amat tidak adil. Tuduhan-tuduhan kepada perkasa. Luahan daripada Datuk Ibrahim Ali itu perkara biasa sebenarnya. Kalau suara dia tinggi, itu memang cara Datuk Ibrahim Ali untuk menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Tak apa, nanti kita dapat pandangan Azmi seterusnya tentang perpaduan nasional ini dan bagaimana NGO boleh memainkan peranan mereka. Kita berehat buat seketika, tetapi anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif ketika ini, gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625 untuk memanggil kami. Berilah pandangan dan juga pendapat anda, dan biarlah sama-sama kita berkongsi apa saja yang ingin anda perkatakan dan mungkin akan dijawab oleh Datuk Ibrahim dan juga Azmi Hassan di Ruang Bicara live dan eksklusif Bernama TV. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Tadi menarik apa yang dilontarkan oleh Datuk Ibrahim Ali secara jelas dan juga ikhlas. Dan barangkali Azmi, kalau kita melihat daripada apa yang dia perkatakan, persepsi terhadap perkasa memanglah sesuatu yang tak dapat kita hindarkan begitu saja, dan persepsi itu mungkin akan terus menebal, akan terus diperkatakan dari masa ke semasa. Tetapi kalau kita lihat daripada gambaran yang lebih besar, agaknya Azmi, begitu banyak NGOs yang ditubuhkan. Mungkin yang ada juga yang ditubuhkan hanya mengharapkan grant daripada kerajaan dan sebagainya, tetapi tidak bergerak seperti yang diharapkan dan sebagainya. Tetapi bila kita kaitkan dengan perpaduan nasional ini, apakah yang harus ditekankan dalam NGOs yang ada ini sebenarnya? Semangat seperti manakah yang diperlukan? Ya, sepatutnya NGO tu bila ditubuhkan adalah sebenarnya dia ada objektif sendiri. Dan kalau lihat daripada data yang dikeluarkan di sini, ada puluhan ribu NGO yang ditubuhkan dan didaftarkan dengan ROS, bahawa kebanyakan NGO itu adalah untuk membantu. Jadi secara tidak langsung, bila bantuan itu diberikan, ianya boleh mengeratkan, dikatakan, perpaduan sesama rakyat. Tapi NGO yang sedemikian jarang kita mendengar. Kecuali Mercy Malaysia, itu satu NGO yang terkehadapan. Dan sepatutnya NGO itu menggunakan peluang mereka sebagai NGO, iaitu bahadan yang tidak berkaitan dengan kerajaan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah bukan untuk dikatakan kepentingan kerajaan semasa. Apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Jadi sepatutnya NGO itu digunakan, boleh dijadikan pemangkin. Tapi masalahnya di Malaysia ni, NGO itu digunakan sebagai kenderaan untuk mencapai objektif politik mereka. Jadi itu dah mencemarkan dikatakan fungsi NGO yang murni itu. Bukannya semua NGO sedemikian rupa, tapi kebanyakannya NGO ni dilihat objektif, katakan objektif mereka untuk memperjuangkan demokrasi umpamanya. Tapi di sebalik tersirat mereka memperjuangkan demokrasi itu, mereka ada agenda politik mereka sendiri. Jadi itu telah merosakkan. Dan saya rasa, saya faham kenapa Datuk Ibrahim Ali begitu merasa marah dan emosional, kerana itu persepsinya. Tapi sebenarnya Datuk, kalau kita lihat, kenapa perkasa mendapat perhatian yang begitu besar adalah kerana perkasa itu efektif. Jadi kita kena ambil perkara yang positif, dan kalau mereka spin, kita pun boleh spin juga sebenarnya. Sebab perkara ini adalah kerana agenda politik mereka. Jadi itu dikatakan NGO. Niatnya murni, tapi telah dirosakkan oleh mereka yang dikatakan tidak setuju dengan perjuangan NGO tersebut. Okey, nanti kita dapatkan pandangan Datuk Ibrahim Ali. Saya difahamkan ada pemanggil dari Kelantan di talian sekarang ini, Rahim kalau tak silap saya. Assalamualaikum Cik Rahim. Halo. Hello. Ya, silakan Cik Rahim. Saya daripada Pasir Tumbuh. Okey. Saya bukan nak bagi soalan, saya nak bagi pandangan dan sokongan kepada perkasa. Okey. Itu perkasa utamakan perpaduan, bukannya sebuah pertubuhan yang resis. Ya. Bagi saya, maksudnya bukan resis di situ. Perkasa memperjuangkan politik yang untuk perpaduan. Ya. Sebab politik yang bercelaru macam gangguan agama, gangguan raja, gangguan perlembagaan akan tidak mempenterangkan politik. Apabila politik tak menteram, keamanan tak ada. Ya. Apabila keamanan tak ada, perpaduan akan terjejas. Ya. Perpaduan itu bukan milik semua, bukan milik satu kaum. Ya. Kaum kena berpadu. Artinya dengan jaga hati macam kaum-kaum lain menjaga hati Melayu, itu adalah satu perpaduan. Itulah yang diperjuangkan oleh Perkasa dan Datuk Ibrahim. Ya. Baik. Ya, terima kasih Encik Rahim dari Kelantan. Jadi menarik juga observation yang dilontarkan oleh pemanggil kita. Baik, kalau kita pergi kepada memorandum perpaduan nasional, ini menarik itu. Ya, saya juga ingin mengetahui tentang isi kandungan memorandum ini, apa yang dicadangkan sebenarnya oleh pihak penganjur konvensyen yang lalu, dan juga penerimaan daripada pihak kerajaan sendiri terhadap memorandum setakat ini. Pertamanya saya nak terima kasih dulu kepada pemanggil tadi, Cik Azmi, yang telah beri sokongan kepada perkasa saya, Cik Rahim. Saya begitu senang hati sekali, Alhamdulillah. Sebab saya selalu pun yakin satu hari kebenaran tetap juga akan menjelma sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pengiktirafan yang dibuat oleh Cik Azmi tadi. Terima kasih banyak. Pertamanya, memanglah nak kata marah tu tidak marah, emosi sikit tu biasalah. Sebab Cik Sakawi,
Seperti orang tuduh kita mencuri, kita tak mencuri. Kita bukan pencuri, orang tuduh kita mencuri. Tentu kita marah. Tentulah sikit-sikit kena marah. Biasa tu. Kalau kita tak tunjuk marah, jadi orang pijak kepada kita lagi. Betul. Jadi itu yang saya boleh kawal diri saya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi setakat ini, sebab itulah Perkasa itu berjaya setakat hari ini oleh kerana kepimpinan kita yang kolektif, yang berdasarkan wisdom, istiqamah dan sebagainya. Ya. Jadi dalam konteks memorandum ini, saya kata tadi sebagai pengurusi pada jawatan kuasa penyelesaian memorandum, saya rumuskan dalam buku merah memorandum ini ada terdapat 54 usul, di mana 19 usul berkaitan politik, perlembagaan, undang-undang dan perlembagaan negara. Manakala 20 usul melibatkan usul-usul ekonomi dan 7 usul berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Ini semua sekali. Dan saya sebut tadi 24 pembahas. Dan memorandum ini sudah pun diserah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 29 November. Iaitu hari yang akhir di Persidangan Agung UMNO, on the side of UMNO punya General Assembly. Manakala kita serah kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri baru 2 minggu lepas. Dan kedua-dua penyerahan kepada dua pemimpin ini diketuai oleh Yang Amat Berbahagia Tun Hamid Mohamad, bekas Ketua Hakim Negara yang juga menjadi pakar rujuk kepada memorandum ini. Nanti kita sambung lagi tu sekejap aja. Saya difahamkan ada 2 pemanggil di talian ini. Barangkali mereka juga nak mengetahui tentang memorandum ini. Kita ambil pemanggil yang pertama, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan terlebih dahulu. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Encik Syarkawi. Ya, saya. Ada 2-3 persoalan pada perkasa ni. Ya. Pertamanya, adakah Datuk Ibrahim Ali akan bertanding lagi di pilihan raya akan datang? Dan jika tiada mana-mana parti mempelawa, adakah Datuk akan bertanding juga? Soalan kedua, apakah sebenarnya matlamat perkasa? Kerana dulu saya pernah tanya wakil daripada MCA sendiri di ruang bicara ni sendiri, mereka pun tak berapa berminat dengan perkasa ni. Minta penerangan, pencerahan. Terima kasih. Okey, sama-sama Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Ambil satu lagi panggilan sekarang ini, Aziz Sawandur Rahman dari Kuala Lumpur. Sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan Aziz. Saya ada 2 soalan kepada Datuk lah dan juga panel yang Dr. Azmi. Pertama sekali kita dapati bahawa sebenarnya perkasa ni kebiasaannya dikaitkan dengan Barisan Nasional Friendly ataupun berunsur politik ni kerana pada dasarnya Datuk ni adalah orang politik. Itu memang kita tidak boleh lari daripada keadaan macam tu. Tak sama juga sekarang ni yang apa kemungkinan NGO PASMA sekarang pun kemungkinan dia akan dikaitkan ke politik sebab asalnya mereka itu politik, tapi itu hakikat yang kita kena terima. Tinggal lagi pihak-pihak yang perkasa atau PASMA itu mesti menunjukkan warna mereka yang sebenar lah. Sebagaimana perkasa saya dapati bahawa lebih kepada Melayu Islam dan juga menjaga hak dalam perlembagaan. Tetapi di sini kita dapati bahawa bagaimana Datuk nak menghilangkan persepsi bahawa Datuk ini kalau bercakap walaupun tidak berpihak kepada politik tetapi dikaitkan dengan friendly kepada satu-satu parti politik tertentu. Yang kedua ni Datuk, saya sungguh berbangga dengan banyaknya NGO sekarang ni. Kalau lah ada apa-apa je yang keluar dari Twitter atau Facebook atau kenyataan pun, mereka ini akan berarak kepada balai polis untuk buat laporan polis. Tetapi di sini kita dapati apakah NGO ini tidak menyadari bahawa laporan yang dikeluarkan itu dan juga hasil tindakan yang telah diambil itu dan juga akta-akta yang ada untuk menguatkuasakan laporan itu, saya rasa kurang berperanan. Jadi di sini saya bimbang takut nanti bila NGO ini terlampau vokal, keluar lagi NGO di sebelah lagi terlampau vokal, jadi akan jadi fighting industry. Apa pandangan Datuk? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Aziz. Dan sebelum itu juga kita dengar tadi Abdullah Osman juga bertanya 2 persoalan yang menarik kepada jadi Datuk jawab dululah perkara-perkara macam ni. Ringkas saja. Pertama tu soal politik, sama ada bertanding atau tidak. Pilihan raya lambat lagi. Tahun 2018 edahnya.
Jadi pada waktu itu saya pun tak tahu saya ni sihat ke, saya tak sihat ke, saya ada lagi ke, saya tak ada lagi. Jadi tak bolehlah saya nak jawab sekarang. Tetapi saya mengakui darah daging saya adalah orang perjuangan. Itu perkara yang pokoknya. Jadi soal tani tidak, saya tak boleh jawab buat masa ini. Yang kedua, tadi disebut soal perkasa. Matlamat. Dalam Perlembagaan Perkasa disebut dengan jelas bahawasanya matlamat perjuangan perkasa objektifnya dalam perlembagaan sama dengan perkara 153, iaitu memperkasa, melindungi Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semua orang tahu kedaulatan Raja-Raja Melayu, hak istimewa Melayu dan juga hak lain-lain kaum. Jadi itu yang menjadi asas kepada perjuangan perkasa. Dan kita tambah satu lagi, mendukung perpaduan rakyat Malaysia. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi dari segi objektif perkasa. Cuma disebut soal politik, saya nak perjelaskan sini. Bila kita bercakap soal mempertahankan apa yang saya sebut tadi 153, 1, 2, 3, 4, 5, memang itu politik. Tak boleh lagi daripada politik. Sebab itu kalau orang tanya saya kata perkasa NGO is a political NGO. Mana sebuah NGO yang memang berbicara persoalan politik, tetapi bukan parti politik. Sebab kita tahu dalam apa perkara sekalipun, baik ekonomi, baik pendidikan, baik sosial, baik budaya, ada kena-mengena dengan politik. Kalau kita nak mempertahankan Islam, tak ada kuasa politik, kita tak boleh pertahankan kesucian agama Islam. Begitu juga kita tak boleh mampu melaksanakan agenda-agenda ekonomi. Jadi sampai bila kita nak kalau NGO patutnya kita kata jangan begitu, jangan begini. Tetapi soalnya sekeliling kita adalah semuanya politik. Jadi pada saya tidak kisah sangat sebenarnya soal nak label ke nak tuduh apa-apa, tapi yang pentingnya kita tengok apa yang kita mampu buat, apa yang mampu kita laksanakan. Sebab given a time, satu jangka masa nanti orang akan buat kajian secara akademik. Sekarang ni macam-macam universiti ada, even research it's been done. Sekarang ni pun saya diinterview oleh 2-3 pelajar PhD lah tentang nak mengetahui tentang perjuangan perkasa, dan mereka buat kajian secara ilmiah. Malah bukan saja daripada dalam negara, luar negara pun. Daripada Amerika baru ni saya ditemu juga oleh satu pelajar PhD berbangsa Mak Saleh. Saya layan mereka. Jadi kita akan lihat dari segi sudut yang akademik tentang peranan perkasa, dan saya percaya dalam masa tempoh 6-7 tahun ini masyarakat dah boleh tengok. Saya nak suruh pada Cik Sarkawi, katalah kalau kita ni alhamdulillah tolak orang bukan Melayu lah, itu saya mengakui lah. Tapi di kalangan masyarakat orang Melayu, kalaulah dikatakan perkasa ni tidak baik, dituduh sebagai alat itu alat ini, masakan hampir 6 tahun kita dah ada ahli 700,000 sekarang ini. Dan kita dah pindah perlembagaan mengikut kawasan parlimen. Kita dah ada 164 kawasan perkasa ikut sistem parlimen. Dan ada jawatan kuasa. Cukup structured, well organised, dengan ahlinya yang bertambah. Dan saya nak beritahu kepada Cik Sarkawi, kita terima ahli satu hari 200 ke 250 orang. Dan ahli-ahli ini bukan saja orang biasa. Ahli-ahli ini di mana cerdik pandai. Kerana disebut baru ni ada 25 eminent blaze, 25 tokoh Melayu terkenal. Dalam perkasa lagi ramai. Dalam ADT perkasa, pimpinan ADT bukan saja buat keputusan. Kita ada 4 jeneral, bekas jeneral laut, tentera udara yang berpengalaman. Kita ada 4 tokoh akademik yang berlatar belakang PhD. Kita ada 8 peguam kanan. Kita ada tokoh-tokoh kerajaan yang sudah bersara. Jadi gabungan ini ada dalam pimpinan perkasa yang orang tak nampak. Tetapi inilah yang membantu pada kekuatan perkasa. Jadi last sekali soal dilihat alat. Sebenarnya ini tuduhan. Kalau kita tengok dari segi perjalanan perkasa, tidak sedikit kita tegur kerajaan. Baru ni saya tegur kerajaan, pimpinan termasuk Perdana Menteri sendiri. Saya kata kuranglah sikit pergi luar negara ni kalau boleh. Banyakkan masa dalam negara, jawab isu-isu yang penting. Banyak yang meleting. Itu baru sikit. Dan sebelum ni naik Presiden perkasa juga ada buat teguran. Dan kita tegur, tapi bila kita tegur orang tak nampak. Tapi bila kita tegur parti pembangkang, kita diserang bertubi-tubi. Maka kita pula dituduh, kalau kita kata kita tegur PAS,
Tidak berarti kita menjadi alat UMNO. Kita tegur DAP bukan berarti kita alat Barisan Nasional. Kita bercakap tentang isu semasa yang perlu kita tegur. Sebagaimana kita tegur juga pimpinan kerajaan. Dan perkasa sebagai sebuah NGO, dia kena buat engagement. Kalau kita sebagai satu NGO tak nak engage dengan mana-mana pihak termasuk kerajaan, apa peranan kita nanti? Bagaimana kita nak serah resolusi ni? Macam mana kita nak bagi pandangan? Because they are government of the day. So nak tak nak kita kena berbicara dengan kerajaan yang sedia ada. Okey, berehat dulu Datuk, kerana kita akan berehat buat seketika dan kembali nanti satu persoalan yang saya nak kongsi bersama Azmi ialah apa yang dibangkitkan oleh saudara Aziz tadi tentang banyak juga complaints, banyak juga demonstrasi dan sebagainya dilakukan oleh NGOs, membuat laporan polis dan sebagainya, tetapi ekoran daripada laporan-laporan yang dibuat itu tidak ada tindakan-tindakan yang diharap-harapkan daripada pihak-pihak berkuasa. Jadi sejauh mana betul atau tidaknya anggapan seperti ini. Ini juga satu isu yang cukup menarik sebenarnya. Kita berehat sekali lagi, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami secara live dan eksklusif, Ruang Bicara, di mana lagi kalau bukan Bernama TV. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan, lensa anak seni, aksi layar perak, tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Telesini Bukan Sekadar Hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita masih lagi bercakap tentang NGO dan Perpaduan Nasional dan masih lagi bersama dengan Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, dan juga saudara Azmi Hassan, seorang geostrategis yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Baik, menarik tadi persoalan kedua yang dibangkitkan oleh Aziz Wanda Rahman tentang laporan-laporan yang dibuat oleh pelbagai NGOs bila berlaku isu-isu yang menarik dan tidak menarik sebagainya. Jadi tidak ada tindakan yang sewajarnya yang diharapkan oleh NGOs. Itu mengecewakan mereka. Komen Azmi. Ya, memang benar bahawa Syakawi sejak kebelakangan ini banyak laporan polis. Sebab sebelum ini laporan polis dibuat hanya untuk kegiatan masalah jenayah saja. Tapi kebanyakan NGO-nya timbul atau masalah mereka membuat laporan polis. Dan memang benar laporan hanya tinggal laporan saja. Jarang kita kedengaran bahawa tindakan dibuat berikutan laporan itu dibuat. Kecuali perkara itu dikatakan perkara yang begitu kritikal sekali bila beratus-ratus laporan telah dibuat. Jadi ini perlu dilihat kembali sebab bila laporan polis dibuat, sebenarnya tindakan perlu diambil. Siasatan perlu diambil oleh pihak berkuasa. Tapi masalahnya dalam laporan-laporan itu ada laporan polis yang dibuat sepatutnya tidak dibuat. Tidak perlu sehingga
diperlukan membuat laporan polis. Jadi bila perkara ni berlaku terlampau banyak, maka dikatakan sekali lagi timbul persepsi bahawa NGO itu, walaupun dikatakan NGO, mereka terlampau partisan terhadap satu kumpulan. Sebab itu dikatakan laporan polis itu telah menjadi begitu cair, walaupun isu itu kritikal, tetapi bila laporan itu dibuat terlampau partisan, itu masalahnya. Ada lagi soalan daripada saudara Aziz Awang Draman mengatakan perkasa ni terlampau nampak partisan dari segi politiknya. Tak salahnya dikatakan perkasa itu dikatakan berkecimpungan dalam politik, tidak salah. Tapi jangan terlampau nampak dikatakan partisan itu. Sepatutnya mereka dikatakan berdiri sebagai NGO. Itu persepsinya, Datuk. Persepsinya. Dan persepsi ini digunakan oleh lawan perkasa untuk menuduh perkasa dikatakan menjadi katakan kawan UMNO umpamanya dan melawan NIPAS umpamanya. Itu dikatakan permainan politik dalam hal ini. Okey, setakat ini Tok, kembali semula kepada Memorandum Perpaduan Nasional ini, penerimaan daripada pihak kerajaan sendiri. Terima kasih. Saya minta izin sikit Cik Syakawi. Saya pun nak komen sikit mengenai laporan polis ni. Ini penting. Saya ada agak berbeza pendapat sedikit. Adanya anggapan bahawa bila dibuat laporan polis, maka polis mesti bertindak. Satu perkara yang kita mesti ingat, sebelum polis dapat menyiasat, mesti ada laporan. Sebab itu laporan dibuat. Tapi bila laporan dibuat, polis bila dia siasat, maka dia hantar kertas itu kepada AG. Untuk tindakan. So, bila hantar kepada AG, AG tengok dari segi sudut undang-undang. Dan kita tahu prinsip mahkamah di negara kita ialah seseorang itu dituduh bersalah kalau dia dapat bukti yang nyata. Mana beyond reasonable doubt. Itu dalam term undang-undang. Jadi, pada pihak polis dan pada pihak peguam negara, kalaulah ada laporan polis tapi buktinya tidak cukup walaupun benda itu berlaku, maka sebab itu tidak boleh diambil tindakan. Tetapi pada saya, laporan mesti dibuat. Jangan kita rasa kecewa untuk membuat seberapa banyak laporan polis, sebab membuat laporan polis itu juga satu pencegahan, satu ingatan kepada mereka yang buat perkara-perkara yang tidak baik. Tapi tidak bermakna semua perkara akan diambil tindakan oleh pihak AG. Jadi ini yang kita kena betulkan persepsi. Sebab kalau bawa pergi ke mahkamah, kalau terlepas, habiskan masa, habiskan wang rakyat, habis masa pembicaraan. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi saya tidak menyalah dan saya ada keyakinan penuh kepada sistem kita selama ini. Jadi ini yang harus kita perbetulkan. Ini juga satu persepsi yang salah. Bila mengatakan ada report mesti ada tindakan. Memang ada yang maklumat, mungkin ada tindakan. Tapi dulu tidak berlaku. Sebegini banyak report, kenapa Cik Sagri? Sebab dulu ada ISA. Dulu ada Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya satu-satunya ahli parlimen 222 waktu parlimen bersidang nak masuk ISA, saya seorang bangun bercakap saya menentang pemasukan ISA, walaupun saya dah 2 kali ditahan ISA. Sebab inilah instrumen yang paling berkesan. Tetapi oleh kerana ISA itu tidak ada, jadi segala yang perbuatan yang salah yang menggugat keselamatan pasal dibawa ke mahkamah. Mesti ada laporan. Mahkamah pula nak bukti. Tetapi damage has been done. Negara sudah tergugat. Baik, itu yang saya nak kongsi. Minta maaf lah. Sebelum Datuk Yanti, saya nak kita ambil satu lagi panggilan tu. Ini dari Pulau Pinang ni. Wahab sudah pun ada di talian sekarang ni. Assalamualaikum Cik Wahab. Waalaikumsalam Haji. Ya. Haji Syakawi, lama tak dengar suara. Ada. Apa ni, Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat saya tu. Datuk Ibrahim Ali, Dr. Azmi. Ya. Ini saya nak cakap 2 perkara apa ni, Haji. Ya. Yang pertama, perkasa konsep dah elok dah. Cuma saya nak memohon pada Jasa Baik Ibrahim ni, Datuk Ibrahim Ali. Ya. Perkasakan ekonomi orang Melayu. Memang ada dalam agenda tu. Kalau perkasakan ekonomi orang Melayu, saya rasa daripada 300,000 tadi yang disebut beliau akan menjadi 1 juta. Perkasakan ekonomi orang Melayu. Itu minta saya. Nombor 2, saya nak minta Datuk Ibrahim Ali dapatkanlah rawatan yang elok-elok sikit. Mudah-mudahan kita boleh sampai 2020, boleh tengok lagi dunia ni. Maksud saya, dapatkan rawatan homeopati. Itu saja cadangan saya kepada Datuk Ibrahim Ali. Tok Ibrahim sakit ke? Hello?
You tengok tu Datuk Ibrahim tak sihat ke? Bukan saya sihat, tapi ikut BMI tak apa nak elok Haji. Jadi saya cadangkan begitu. Pasal rawatan homeopati ni akan membantu Ibrahim Ali akan bercakap lagi, kita nak dia bercakap lagi. Betul. Setakat tu saja Tuan Haji. Baik, terima kasih banyak-banyak Wahab dari Pulau Pinang. Jadi terima kasih Cik Wahab. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan beri perhatian untuk dapatan rawatan homeopati. InsyaAllah. Memang betul lah. Saya mengaku kesihatan saya pun dah mula terganggu. Maklum kita saja kita dah waktu usia. Tapi oleh kerana saya aktif sejak muda, sejak sekolah lagi Cik Azmi, sampai ke dah 40 tahun, tidur pukul 3-4 pagi dalam keadaan yang stres, berjuang daripada student leader sampai sekarang. Kira-kira dah sampai ke tahap ini pun dah kira Alhamdulillah. Betul. Okey, ke memorandum tadi tu. Memorandum ni penerimaan daripada penerimaan daripada terutama bila kita serah pada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, penerimaannya cukup baik sekali. Alhamdulillah. 12 orang mewakili badan-badan NGO ni, dibetul oleh Tun Hamid. Saya pun hadir di kediaman Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin. Beliau melayan hampir sejam setengah berbincang kandungan memorandum ini. Kerana perkara yang ada dalam memorandum ini saya sebutkan tadi kan beberapa usul, iaitu berkaitan dengan ekonomi, agama, di mana keselamatan, di mana usul-usul yang kita huraikan dengan lebih terperinci. Kenapa Akta Sultan mesti dipertahankan? Kenapa perlu dipertambah baikkan? Lepas itu kita menyentuh perkara pokok, education, pendidikan, dalam soal integrasi nasional. Selagi mana sistem kita ni menggunakan berbagai-bagai sistem pendidikan, selagi itu kita tidak akan ada titik pertemuan ke arah integrasi nasional, seperti bangsa Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kita ada macam-macam sekolah yang dituntut ialah sekolah satu aliran. Ini bukan apa-apa untuk kepentingan integrasi nasional. Isu ekonomi, kita berpendapat tidak akan wujud perpaduan kalau tidak ada keseimbangan ekonomi di kalangan kaum. Betul. So walaupun dasar ekonomi baru dah tamat, tetapi kita tengok keadaan jaraknya makin jauh. Dan ini ada dalam perlembagaan hak istimewa orang Melayu. Tapi kalau tidak ada dalam perlembagaan pun, kita juga akan perjuangkan, sebab saya berpendapat selagi mana jurang ini tak dirapatkan, apatah lagi kepada kaum asal, terutama kaum Bumiputera, tak diperbetulkan kedudukan ekonomi, tentulah tidak akan menjamin keselamatan negara pada masa depan. Panjang cerita ni. Saya baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Amy Chua, World on Fire. Dia menulis, dia ni orang Cina, lahir di Filipina, dan dia cerita bagaimana kedai bapak dia dibakar oleh orang Filipino sebab ekonomi di Filipina dikuasai oleh golongan minoriti. Begitu juga di Indonesia. Dia cerita bagaimana kedai orang India dibakar di South Africa. Jadi nak tak nak, penduduk asal sesebuah negara yang ketinggalan dalam bidang ekonomi mesti kita angkat, dan supaya mereka ni setanding dengan lain kaum. Bagaimana kita boleh terima golongan minoriti menguasai sebahagian besar kit ekonomi negara? Ya, macam mana kita nak mencapai perpaduan? Ini yang kita huraikan, dan kita katakan bahawa kerajaan mesti menambah affirmative action. Kerajaan mesti menambah tindakan kesungguhan. Bukan masalah kita nak menonjol sangat kepentingan ataupun nak menonjol sangat hak istimewa Melayu, tidak. Tetapi kita nak supaya diadakan korektif pada keseluruhan pembahagian ekonomi yang tidak adil. Ini yang kita beri penekanan dalam memorandum ini, dan ini yang didengar oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin dengan begitu khusyuk dan mengangguk-angguk. Jadi saya cukup senang hati. Soal kerajaan nak terima atau tidak, itu terpulang. Pada saya dah laku yang terbaik untuk membantu negara kita mencapai keamanan, untuk membantu rakyat Malaysia, dan apatah lagi pada bangsa saya, orang-orang Melayu yang sangat saya kasihi. Okey, complaints daripada rakan-rakan saya di di bilik kawalan. Dia orang kata tenggelam Azmi Hassan, tak banyak bercakap, lebih banyak mengangguk dan mendengar. Jadi sebagai co-host Azmi, apa soalan cepu mas yang ingin anda lontarkan kepada Datuk Ibrahim Ali? Saya bukakan majlis ini kepada anda. Datuk, perkasa itu dilihat mendapat sokongan orang Melayu. Kita bercakap perpaduan. Tidakkah ada tergerak di hati kita buka? Sebab saya melihat masalah perkasa itu timbul persepsi yang serong itu kerana mereka tak faham perjuangan perkasa. Mereka katakan perkasa racist lah, ini lah. Tidakkah
Perkasa ingin buka pintu perkasa itu kepada orang bukan Melayu? Ya, terima kasih Cik Azmi. Saya memang daripada dulu lagi bersedia untuk engage dengan orang-orang bukan Melayu. Dan untuk makluman Cik Sarkawi, sememangnya kita sudah wujud satu badan penyelarasan NGO antara kaum, di mana Perkasa dan ada satu lagi NGO yang bernama Persisma dengan Parembam. Persisma ni NGO yang mewakili kaum Cina. Presiden dia nama Mr. Andy, dan Parembam ni presidennya nama Tamu Taram. Dan kita dah wujud, dan kita dah banyak kali ada perjumpaan. Dan saya sendiri juga pernah berhubung dengan Tan Sri Pang, pengurusi Persatuan Gabungan Cina, untuk bertemu. Saya ajak makan. Dia tak nak? Tak disambut. Tapi dia tuduh kita resist. Kita tak mahu bekerjasama. Malah saya pernah juga menulis surat kepada Apik Shop, ketua-ketua padri, hantar surat dengan tangan untuk nak bertemu dengan mereka ni. Tapi mereka tidak mahu layan. Mereka tak mahu jumpa. Tapi di luar mereka tibai kita. Mereka serang kita. Dan ianya menjadi rumit sebab sekarang ni dunia internet, dunia teknologi maklumat. Jadi mereka karang macam-macam persepsi. Contohnya baru ni Cik Azmi, hari Natal, keluar dalam akaun Facebook yang didaftar oleh nama samaran Perkasa Bakar Gereja. Kecoh seluruh negara. Padahal benda tu tak betul. Direkod semata-mata. Malah kenyataan saya bersabit dengan Bible dulu pun diputar belikkan. Lain saya cakap, lain yang ditulis. Saya bercakap bila saya ditanya. Okey, cuba kita lihat satu persoalan yang menarik. Ini barangkali saya nak lihat nak dengar daripada pandangan Azmi sendiri. Kalau begitulah penerimaan daripada golongan bukan Melayu terutamanya terhadap Perkasa itu. Adakah kerana personality Datuk Ibrahim Ali yang dikatakan begitu outspoken, begitu vokal bila memperkatakan tentang isu-isu yang sensitif. Jadi pandangan anda secara itu soalan saya kepada Datuk Ibrahim Ali sebenarnya. Sebab Datuk saya rasa Syakawi tanya soalan, saya bercakap, saya tak nak bercakap hari ini. Saya nak tanya soalan Datuk Ibrahim Ali hari ini, bahawa bila sebut Perkasa, Ibrahim Ali keluar. Bila sebut Ibrahim Ali, Perkasa keluar. Adakah Ibrahim Ali tu yang merosakkan Perkasa itu sendiri? Dan jikalau benarlah, saya soalan hipotetikal ni, daripada soalan akademik, adakah kalau itu perkara itu benar, sanggupkah Datuk Ibrahim Ali katakan memberi jawatan itu ataupun turun daripada Perkasa demi menyelamatkan Perkasa? Saya rasa ini satu soalan yang tidak adil. Ini juga soalan yang boleh menimbulkan persepsi yang tak baik. Soalan tu pun dah tak baik. It shouldn't come from intellectual people because it's very biased. First, kalau kita katakan Perkasa tu tidak baik ataupun terbantuk, tetapi harus diingat, saya yang mengasaskan Perkasa. Saya yang menubuhkan Perkasa 6 tahun dulu. Dan kenapa ahli beratus ribu? Mana buktinya mengatakan bahawa pimpinan saya tidak diterima? Soal Ibrahim Ali Perkasa Ibrahim Ali, sebab ini yang masalah orang Melayu. Kalau ada pemimpin yang berani bercakap, berani mempertahankan kepentingan bangsanya, dia kata kita ni nantang, kita ni ganas, agresif. Tapi kalau ada Melayu semua duduk dia tak cakap, dia kata pula tak ada pemimpin yang berani. Jadi dia masing-masing. Sebab itu leaders ni kita boleh bincang dalam bab tajuk lain. Si leaders ni, cuma saya nak beritahu, kalaulah saya buat sesuatu ni mengikut kehendak saya secara peribadi, masakan 40 orang dalam ADT Perkasa, ahli Dewan Tinggi Perkasa, yang terdiri daripada cendekiawan, cerdik pandai, peguam-peguam, boleh duduk dalam ADT. Tentu mereka akan lari. Cuma Perkasa Ibrahim Ali Perkasa sebab orang lain dia sanggup beri bantuan sokongan daripada belakang. Dia tak berani nak bercakap. Tak berani nak ambil risiko macam bangsa lain. Tapi ada tak Datuk pernah terdengar barangkali seperti apa yang disebut oleh Azmi tadi. Mungkin NGO bukan Melayu yang berada ini, bila kita bercakap tentang perpaduan misalnya, bila mereka mendengar saja ianya datang daripada Perkasa, datang daripada terutamanya Datuk Ibrahim Ali, maka mereka menarik diri dan sebagainya. Sebab sebab mungkin pada mereka ni yang dia tahu, yang berani bercakap dengan dia orang ni saya. Bukan saya nak puji diri, tidak. Yang berani lantar cara terang. Saya tidak apologetik. Saya tidak orang kata merendah diri, tak tentu pasal. I speak my mind. Sebab itu mungkin saya pernah nak beritahu Cik Sarkawi dari kementerian-kementerian
waktu ada perbincangan waktu di Kementerian Dalam Negeri nak masuk ISA, termasuk Presiden Bakasor waktu itu Amega ada, saya bercakap dengan lantang dan mereka tak boleh dengar bila saya bercakap. Sebab yang lain jangan boleh main-main kan. Sebab yang lain okey saya pun faham dah, nak tunjuk tak tahulah kerana nak tunjuk intellectual ke, nak tunjuk wisdom ke, tapi orang duk kutuk kita. Saya just stay it right through. I speak very frank, cara terbuka. Jadi mungkin sebab itu mereka tidak senang dengan saya. So kalau saya tidak berfungsi macam ni, Cik Sakawi, siapa nak berfungsi macam ni? Nak jadi baik semua saya boleh. Bukan saya tahu duduk diam aja, cakap pun baik-baik aja. Jadi suara kita takkan didengar. Tapi mereka lantang, tak ada siapa tegur, tak ada siapa berani tegur. Jadi ini yang masalah dilema kita. Saya kalau boleh dah benda Jazmi, saya dah beritahu baru ni lagi dah saya nak undur diri. Saya memang ada sedia nak undur diri, nak bagi pada laluan pada pihak lain. Sebab saya pun tak larat. Ini bukan ada kepentingan apa pun. Yang nak dengki dengan saya atau nak dengki dengan perkasa. Bukan kita perkasa dapat projek, bukan kita dapat jadi menteri, bukan kita dapat itu dapat ni. Beban ada. Cuma sekarang ni saya nak minta supaya orang Melayu lebih berani. Dulu orang Melayu berani waktu ada ISA. Bangsa lain penakut, takut kerana ada ISA. Hari ini bila ISA ditarik, orang Melayu jadi penakut, bangsa lain jadi berani. Ini apa hal ni? Okey Mi, so, kalau saya pun nak orang macam Jazmi berani lah. Dia cakap mempertahankan kepentingan bangsa ni. Okey Mi, kembali semula kepada apa dia kita bercakap tentang NGO dan Perpaduan Nasional ini. Jadi bagaimana Azmi melihat persoalan ini sebenarnya? Langkah-langkah yang mungkin dari segi konsep perjuangan dan sebagainya harus diubah bagi menyesuaikan dengan situasi semasa. Jadi Mi. Ya, sepatutnya NGO itu digunakan sebagai sekali lagi pemangkin untuk perpaduan nasional. Tapi masalahnya kita lihat kebanyakan NGO itu dikatakan berlawanan di antara satu sama lain. Walaupun NGO itu mempunyai objektif yang sama, tapi oleh kerana mereka terlampau dikatakan ada agenda politiknya, terpaksa bersaing di antara satu sama lain. Jadi ini amat menyedihkan berlaku di negara kita. Dan saya memang akui saya di UTM Datuk, saya dipanggil ejen provokator. Maknanya suka mencucuk. Malah di Singapura, Menteri Luar Singapura pernah menggelar saya sebagai warmonger among the Malays. Jadi cara kita memang berlainan. Memang kita mempunyai objektif yang sama untuk memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat. Tapi caranya agak berlainan sikit. Tapi itu dikatakan gunakan NGO ini, dan saya merasa agak teruja bila Datuk Ibrahim mempertahankan perkasa tadi. Memang itu yang kita perlukan, tidak apologetik, sebab kita terlampau ramai, terlampau apologetik kerana takut dituduh sebagai racist. Tapi sebaik-baiknya perkasa ini 700,000 dikatakan ahli, hampir 700,000 boleh digunakan dikatakan untuk perpaduan rakyat. Cuma masalahnya sekarang di sebelah sana dia masih tidak mahu menerima perkasa. Bagaimana kita nak menjadikan perkasa itu bukan hanya untuk orang Melayu tapi untuk seluruh negara, untuk rakyat Malaysia. Itu yang katakan dilemanya sekarang. Saya rasa untuk respon pada Cik Azmi punya soalan, masa tak banyak lagi kita balik pada asal. Orang Melayu bersatu. 700,000 tak cukup. Berapa juta ada orang Melayu bersatu. Bila orang tengok kita kuat, maka bangsa lain akan ikut kita. Itu saja caranya. Dan yang kedua, saya tadi mula-mula tadi saya tertinggal soalan yang disebut oleh Cik Azmi. Kerajaan ada NUCC. Kenapa kita buat Perpaduan Nasional? National Consultative Council, di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Itu di bawah Tan Sri Yusuf Kuruk. Dibentuk satu jawatan kuasa 30 orang. Daripada 30 orang, 18 orang bukan Melayu. 12 daripada orang Melayu. Manakala bukan soal kita nak bising soal kaum, tapi kita kena ingat majoriti penduduk negara ini ialah kaum Bumi Putra. Orang Melayu, Islam 55%. Jadi kenalah seimbang. Kalau tidak pun kata 12 orang daripada 30, at least 50-50. Lepas tu cara dipilih mereka dalam jawatan kuasa tu kita kenal. Yang mewakili dalam NUCC tu kalangan orang Melayu pun kita kenal latar belakang mereka. Jadi sebab itu ramai yang bising, bukan saya yang bising. Sebab itu ada desakan supaya kita juga turut mengemukakan pandangan, sebab kita yakin pandangan yang kita kemukakan ni tidak akan terkandung dalam pandangan NUCC. Melihat pada latar belakang mereka yang terlibat dalam NUCC ini. Jadi itu sebabnya kita adakan Memorandum Perpaduan Nasional, dan kita buat dengan cara yang teratur, dengan cara yang betul, dengan cara yang beradab, cara tertib, dengan pembahasnya, dengan ketak kerjanya, dan kita menyerahkan memorandum itu dengan teratur. Dan untuk makluman Cik Sakawi,
buku memorandum ini telah kita hantar kepada semua raja-raja Melayu. Dulu yang memelihara raja-raja Melayu. Kita telah hantar kepada semua ahli parlimen, Dewan Negara, menteri-menteri kabinet, timbalan menteri, ketua setiausaha, ketua agensi kerajaan, vice chancellor universiti, 2,000 naskah. Kita cari duit sendiri, kita usaha, kita hantar semua. Dan semuanya terkandung sebenarnya rumusan daripada dasar-dasar dulu. This is a policy statement. Dan saya last kali saya nak sebut, tadi ada disebut kenapa perkasa tidak memperkasakan ekonomi orang Melayu. Kita NGO, banyak juga NGO dulu bila terlibat dalam perniagaan dah hilang fokus. So kita NGO, kita nak terlibat dalam pergerakan massa yang membabitkan soal-soal dasar. Ini yang fokus perkasa. Soal nak berniaga, sudah ada NGO persatuan kontraktor, persatuan usahawan, macam-macam persatuan, semacam-macam dah mewakili macam-macam perniagaan. Jadi kalau kita turut berniaga, jadi kita hilang fokus. Ini pun saya nak tumpu bab ekonomi, tetapi dah aku kata dah perkembangan semasa, fokus kita beralih kepada mempertahankan Islam, sebab banyak sangat cacian dan penghinaan terhadap Islam. Sekali pun kata tahu, ada kepala babi di Bali dalam masjid, azan pun diorang persoalkan. Baru ni tiba-tiba ada pesta bogem, pesta minum arak, kemudian pesta pegang anjing. Jadi macam-macam perbuatan ini saya rasa provokasi pada orang Islam yang tidak pernah berlaku dulu. So kita tegur. Jadi teguran inilah yang mereka marah kepada perkasa. Sebab perkasa berani tegur, berani buat laporan polis. Saya tak kisahlah Cik Azmi, polis siasat ke tak siasat, saya tak kisah. Memang saya galak ahli-ahli perkasa, mana perkara tak betul, saya pergi kepala polis, buat laporan. Itu untuk rekod. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa. Dan terima kasih kepada Saudara Azmi Hassan, geostrategis yang ada bersama saya di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya. Susah untuk berhenti bila kita bercakap dengan Datuk Ibrahim Ali. 1 jam tak cukup sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan jemput lagi Datuk untuk bersama dengan kita di ruang bicara ini, kerana kami cukup selesa sebenarnya, walaupun beliau begitu vokal, beliau begitu outspoken, tetapi apa yang diperkatakan adalah datang daripada hati beliau sendiri, daripada perasaan beliau sendiri, daripada nurani beliau sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia yang amat cintakan negara ini. Dan sekiranya lah kita dapat menghilangkan perkara-perkara yang Azmi sebut tadi dianggap sensitif dalam hubungan kaum itu, barangkali kita boleh mewujudkan perpaduan nasional yang benar-benar jitu, perpaduan nasional yang betul-betul dapat memenuhi kehendak dan aspirasi kita sebagai pemimpin di negara ini. Jadi terima kasih kepada anda yang memanggil kami, memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat, dan kami mengalu-alukan di masa-masa akan datang. Teruslah bersama kami di ruang bicara yang akan terus kami bawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV ini, dan kami menjanjikan ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.